أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم تائبون إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, binti Hamzah check in. Oh boy, check in. Barakallahu fikum. Apa khabar semua? Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, tuan haji, puan hajah, hadirin, hadirat, semua rakan-rakan yang berada di dalam talian, setiap seorang daripada kita yang menyampaikan salam, setiap seorang daripada kita yang mengucapkan kata-kata indah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Au kama qala, al-kalimatu thayyibatu sadaqah." Kalimah-kalimah yang baik itu sedekah. Jadi siapa yang mulakan pada malam ini majlisnya, dia mulakan dengan kalimah yang baik. Contohnya apa? Assalamualaikum sahabat sekalian. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kalimah yang baik, sedekah. Saya bersyukur malam ini dapat bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan, mempermudahkan urusan kita. Itu kan kata-kata yang baik. Itu namanya adalah sedekah. Jadi ataupun kami bersyukur kepada Allah. Jadi hari ini kita dapat mulakan majlis kita dengan al-kalimah at-tayyibah. Kalimah-kalimah yang baik, dan ia merupakan satu sedekah. Dan majlis kita malam ini mudah-mudahan termasuk dalam majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik, yang terbaik di kalangan kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk dalam dua-dua kategori tersebut. Yang pertama, kita belajar, dan yang kedua, kita ada kemampuan untuk menunjukkan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Barakallahu fikum. Yang pertama, jangan lupa, kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk share, tag nama kawan-kawan. Mudah-mudahan insya-Allah dapat diperluaskan manfaatnya. Niat, ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Ada yang balik dari Perlis, dah tiba Johor. Imam Yazid, PTP dari Seri Alam. Azhar, katanya daripada Pontian Clear. Ada yang daripada Bangi tadi. Ada yang daripada Skudai. Ada yang daripada Pulai Indah. Ada yang daripada Senai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kerana dalam 1-2 hari ini berlaku banjir kilat di beberapa tempat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua dipelihara keluarganya, seisi keluarga, anak-anak dan sanak saudara daripada perkara-perkara yang merumitkan, dan perkara-perkara yang memberi beban kepada kita. Tetapi tetap setiap kali hujan turun, doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Zunaidah Mukhtar, Taman Melati, line clear. Baik, hari ini sengaja kebanyakannya saya tak beritahu surah apa, muka surat apa dan apa yang kita nak pelajari pada malam ini. Sengaja saya tak beritahu, kecuali mereka yang personal message dia tanya, maka saya sampaikan maklumat. Hari ini suspend sikit. Besok insya-Allah beritahu semula kot insya-Allah. Iaitu hari ini kita di surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du maknanya guruh. Pada muka surat 249. Pada muka surat 249. Ya Allah, jadikanlah majlis kami ini bukan terhenti setakat di alam maya di dunia, tetapi mudah-mudahan berkekalan dan bersambungan di dalam taman syurga-Mu di akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai taman-taman syurga bagi kami.
Sekalipun kami belum lagi mampu keseluruhan daripada seluruh amalan-amalan ahli syurga, tapi kami persembahkan kepadamu ya Allah, betapa kami berminat sungguh-sungguh untuk berada di taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kesungguhan kami untuk berada di taman syurga di dunia Engkau perkenankan dengan rahmatmu, dengan kurniamu, agar kami semua ditempatkan di taman syurga di akhirat. Barakallahu fikum. Baik, kita pergi terus kepada surah Ar-Ra'd. Kelantan clear. Dahlia Abdul Aziz, Kelantan clear dia kata. Tapi ada hujan sikit-sikit. Baik, kita pergi surah Ar-Ra'd, muka surat 249. 249. Hari ni kita baca. Oh, minta maaf. Dia punya speaker dia sedikit ada gangguan. Minta maaf kalau siapa yang terkejut. Baik, hari ni kita Khamis Naiman. Assalamualaikum Ustaz. Kangka Pulai. Barakallahu fikum. Muhammad Hafiz. Dia kata amin ya Rabbal Alamin. Baik, insya-Allah kita terus membuat bacaan. Pada muka surat 249, bersedia semua daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang kelima, hujung muka surat. Kita sedia dulu sebelum kita buat ulang kaji tentang tajwid, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Saya ulang dari awal ayat. 1, 2. Alif Lam Mim Ra. Saya ulang kat sini sebab fokus kita nanti kat sini. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. Ayat ni agak panjang sikit. Sedia dengan nafas. Muka surat 249. Muka surat 249 ni juzuk 13 ni. Muka surat 249. Kita ulang dari awal ayat. Wahuwa. 1, 2. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. Saya ulang potongan yang ini. 1, 2. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sekejap lagi ayat ni panjang Ayat nombor 4 ni panjang. Kita akan berhenti dekat kalimah min a'nab. Okey. Kemudian kita ambil wajannat. Sampai dekat sini. Sampai wajannatum yusqa bima'in wahid. Kemudian kita ambil yusqa bima'in wahid. Okey, kita berhenti a'nab bima'in wahid. A'nab bima'in wahid. Okey, baik. Mula dari awal ayat. Ayat yang keempat. 1, 2. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. Oh, ada yang bagi tahu panjang sangat Ustaz. Kita potong Kita potong kita ambil wajannatun sampai sinwan wa ghairu sinwan. Kemudian baru kita ambil wa nakhil Baik, kita mula kat sini. Wajannatun sampai wa ghairu sinwan. 1, 2, 3. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ. Mula di sini. وَنَخِيل. 1, 2. وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. Kita ambil daripada perkataan yusqa. يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Saya ulang sekali lagi pada potongan inna fi. Inna fi 1, 2. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Panjang sikit ni. Satu baris, satu perkataan. Satu baris, satu perkataan. Panjang sikit. Baik, kita ulang. Tarik nafas baik-baik. Tarik nafas cantik-cantik. Tak apa, latihan sikit lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah diberikan tenaga, diberikan kecukupan nafas
dan dapat menyebut dengan baik mudah-mudahan insya-Allah. Saya pun dalam latihan juga, sebutan saya belum lagi menepati spek fasahah seperti mana orang Arab. Tapi kita berusaha supaya sebutan kita makin lama mudah-mudahan seperti orang Arab. Kita bermula di sini. 1, 2. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Daripada mana tadi? Subhanallah, baru puji line clear, sangkut-sangkut pula Roslina Haji Abdul Rahman. Ini Mua ya? Mua ni kita dengar. Rina Farina, baru puji Mua clear, dah mula sangkut-sangkut. Ada sebahagian tempat di Mua katanya banjir kilat. Mudah-mudahan Allah bantulah. Berikan pertolongan yang seluas-luasnya kepada mangsa yang terlibat dengan banjir. Okey, cantik. Kita tengok dulu. Hukum tajwid yang pernah kita pelajari. Okey, hukum tajwid yang kita pelajari. Kita laju-laju sikit. Tilka ini nama dia apa? Tilka ayat. Ini nama dia mad badal. Namanya mad badal. I, O, mad badal. Cantik. Kemudian, Nur Hayati Harun kata dia, subhanallah, panjang-panjang ayat kali ni. Hari ni memang saya pilih ayat yang panjang sikit daripada biasa. Said Bakar Jamalul Lail. Waalaikumsalam. Zulaikha Abdul Rahiman. Baik, tengok perkataan yang kedua. Yang sekali saya nak tunjuk ni. Walladhi unzila. Walladhi unzila. Walladhi unzila. Dhi, mad asli, jumpa hamzah lain kalimah. Ni mad jaiz munfasil. Berapa nak baca? Kita baca 4 lah. Baca 4 boleh. Kita baca 4 harakat. Kita baca 4 harakat. Cantik. Kemudian, ada kalimah. Kemudian, la yu'minun. La yu'minun. La kita dah tahu mad asli. La yu'minun. Nun. Ini nama dia mad arid lis sukun. Arid maknanya apa? Datang. Mad yang baru dia datang kerana sukun. Lis sukun. Kerana dimatikan ujung. Berapa mad arid lis sukun nak baca? Mad jaiz munfasil 246. Mad jaiz munfasil jangan 246. Mad jaiz munfasil ni bagusnya 4 dengan 5. Mad jaiz munfasil ni saya suka berapa? 4 dengan 5. Kalau mad arid li sukun yang ujung ni, yang ujung ni, la yu'minun. Nur Aini Haji Muhammad Nur Haji Ansar ni, di Banting pun lain tak handsome. Oh, Masya Allah. La yu'minun, mad arid li sukun yang ni bagus 2, 4, 6. Tapi kalau perasan tadi saya baca, Salbiyah Saim, dia kata bersyukur, Alhamdulillah dapat bersama malam ni. Barakallahu fikum. Kalau perasan saya baca tadi, saya baca berapa harakat? Agak-agak saya baca berapa harakat tadi yang ma'arid li sukun. Kalau tengok mushaf, la yu'minun rabbik biliqa'i rabbikum tuqinun. Ujung dia liqaumin yatafakkarun. Kalau untuk latihan kita ni, saya suka baca 4. Ma'arid li sukun saya suka pakai yang 4. Kalau saya lah suka pakai 4. Tapi kalau kita nampak Kak Mas pun jawab 4, Mazida Jamal jawab 4. Cantik lah tu, dia dapat agak. Kalau di ma'arid li sukun lah yang hujung-hujung tu 4 harakat.
Tapi kalau kita baca dua, macam kita nak baca hafalan, kalau kita nak khatam Quran, ataupun besok ada majlis khatam, InsyaAllah ke depan lepas PKP dah berakhir, kita ada buat sedikit perancangan insyaAllah. Mana tahu kalau tempat tuan-tuan, puan-puan besok ada buat khatam Quran, saya fikir-fikir dengan kawan-kawan saya nak buat majlis-majlis khatam Quran. 2-3 bulan kita buat khatam Quran ramai-ramai sekali. Mungkin masjid terpilih lah di Johor Bahru, Batu Pahat, Muar begitu. Kita nak ajak orang ramai supaya kita baca Quran dan melihat sebahagian daripada kandungan ayat Quran. InsyaAllah barakah mudah-mudahan. Baik, jadi itu cerita tadi 2, 4, 6. Tapi saya sementara kita punya latihan ni saya suka pakai 4 lah. Okey. Kemudian kita tengok perkataan yang seterusnya untuk kita lihat mad dia. Amadin tarawnaha, amadin tarawnaha, ha, ni mad asli. Mad asli jangan silap. Baik, seterusnya saya lompat. La'allakum biliqa', la'allakum biliqa'. Liqa' maknanya bertemu ataupun pertemuan. Liqa' ilal liqa', jumpa lagi, berjumpa. Liqa' ini mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah. Namanya ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Baca 4 atau 5 panjangkan. Mad wajib muttasil. Kemudian kita tengok sekali lagi di sini, turun bawah lagi. Turun bawah lagi. Hari ini saya lompat-lompat ni. Inna fi dhalika la ayatin, la ayat, la tengok tulisan la tu. La tu, tengok tulisan dia elok-elok. Tengok tulisan dia. Macam mana dia tulis? La. Hamzah dia atas alif ke tengah-tengah? Atas alif ke sebelum alif? Kita kena perhati tau. Dia punya tulisan dia tu. Sebab tulisan dia tu, kedudukan hamzah mempengaruhi keputusan apa yang kita nak baca tau. Tengok di sini. Hamzah ni. Dia atas alif ke dia sebelum alif? Dia kalau atas alif dia macam ni. Saya letakkan saya punya papan Okey. Dia tulis begini. Dia tulis begini. La ayatin. Kenapa kita baca 2 harakat? Kenapa kita baca 2? La Kenapa kita baca mad badal tu? Kerana lam tu baris atas. La. Tapi hamzah dia dekat sini. Hamzah dia kat sini. Bila hamzah kat sini, maknanya apa? Alif kosong. Kosong kan tadi? Alif kosong sebelumnya berbaris atas. Ni. Seakan-akan kalau saya pecahkan dia, la alif. Ni kalau pecahkan. Tapi oleh kerana lam tu dekat sini, ni lam tu dekat sini, alif tu dekat sini, maka hamzah duduk di tengah-tengah. Jadi kat sini tetap namanya ialah mad badal. Ni bentuk asal dia kalau saya pisah-pisahkan satu huruf. Mad sebelum alif. Tapi kalaulah kita jumpa, kalaulah kita jumpa, ada pula tanda dia begini. Begini, lam juga, lam alif juga, huruf yang zahirnya sama, lam alif sama, begini. Tiba-tiba dia tulis sini. Kalau begini, jawapannya tak ada mad badal. La'a. Yang ni, la'a. Yang sebelah kanan, la'a. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang ni, 1, 1. La'a. Ni satu harakat. Sebab hamzahnya di atas alif. Maknanya dia adalah satu harakat saja. Ini contohlah bentuk. Kita kenal dia punya bentuk. Jadi oleh kerana hamzah tu tengah-tengah, inna fi dhalika la ayat, maka kita bacalah begitu. Okey, seterusnya. Kita tengok perkataan di bawah ni. Yusqa bima'in wahid. Yusqa bima'in. Yusqa bima'in. Itu nama dia mad apa tu? Ma maknanya air. Ma maknanya apa? Air.
Itu nama dia mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Iaitu mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah. Okey. Baik, hari ni kita nak belajar apa hari ni? Hari ni kita nak tambah satu lagi. Kita nak tengok mad lazim harfi. Nama dia apa? Mad lazim harfi. Hari tu kita dah belajar mad lazim. Semalam kita dah lihat mad lazim apa semalam? Mad lazim kalimi kan? Kalimah. Apa semalam surah yang dia sebut, awal surah tu dia sebut 3 perkataan yang sama. Surah apa semalam kita baca? Ingat tak? 3 perkataan tu awal surah, ayat 1, ayat 2, ayat 3, 3 perkataan tu berulang. Maknanya hari kiamat. Apa surah semalam? Oh, ada yang jawab Alhamdulillah. Al-Haqqah. Kan? Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Haqqah. Sebab mad asli, asal ha alif di atas ha. Jumpa qaf yang bertanda sabdu. Haqq. Kan? Surah Al-Haqqah. Al-Qalam atas, betul. Bawah dia surah Al-Haqqah semalam tu kan? Okey, baik. Cantik. Sekarang ni cerita dia, kita nak tengok itu dari segi dalam kalimah. Sekarang kita nak tengok dari segi dalam huruf. Dalam huruf. Hurufnya mana? Okey, cuba tengok awal surah kita. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim. Baik, tanda dia lam ada tanda mad, maknanya dipanjang. Ini mad lazim. Yang mim ada tanda panjang, mad lazim. Alif tak ada harakat. Alif. Tak ada baca panjang. Ra berapa panjang? Ra 2 harakat. Kita dah bincang semalam ra 2 harakat. Okey, saya pecahkan. Mad lazim harfi mukhaffaf. Kak Mai. Okey, ini contoh. Okey, tengok kat sini. Kita pecahkan. Alif lam, dia letak tanda mad kan? Atas lam. Alif lam mim ra. Okey, pecahkan huruf alif ni kepada ejaan dia. Macam mana ejaan dia? Alif. Itu ejaan dia. Alif. Baik. Lam. Macam mana ejaan lam? Lam alif mim. Lam alif mim. Lam alif mim. Okey, baik. Sekarang, ejaan mim macam mana? Ni ejaan lam. Tengok Ini ejaan untuk lam. Ini ejaan untuk alif. Alif tak ada mad. Alif. Satu je, sebutan sekali je. Lam. Kemudian mim. Macam mana ejaan mim? Mim. Sini mati. Mim. Sempat saya tulis kejap sebelum 5 minit sebelum nak istighfar tu. Tulis kejap. Ra. Ra selesai. Ra ni, yang ra tanda baris atas ni. Ra, huruf ra saya dah sebut. Huruf ra hanya 2 harakat. Bukan 2 rakaat 2 harakat. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok fokus kita pada huruf lam. Lam. Mim dengan mim, bila mim mati, jumpa dengan mim yang bertanda baris, dia akan diidghamkan. Dia akan dimasukkan ke sini. Dia akan diidghamkan. Kalau dia buat penandaan, maka dia akan letak tanda sabdu kat sini. Sebab dia masuk. Jadi, kita akan baca macam mana? Alif lam lam yang ni alif tak ada satu harakat je. Alif satu harakat je. Ra berapa harakat? 2 harakat. Okey, sekarang yang sini yang saya buat 2 garis ni kita dah tahu yang ni 6 harakat. Sebab dia mad lazim. Yang ni kita dah tahu dah. Mim. Ada tanda kan mad? Yang ni 6 harakat. Tapi yang dengung ni, dia idgham, dia masukkan kat situ. Maka, yang mad asli, jumpa huruf yang diidghamkan sebelah, maka ni dinamakan mad lazim harfi musaqqal. Nama dia apa? Musaqqal, berat.
Mad asli jumpa huruf yang diidghamkan ke sebelah. Jadi kalau orang baca 16262, seolah-olah gitu lah kalau bunyi dia dalam bentuk bilangan lah. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. 16262. Itu kalau alif lam mim ra. Itu nama dia mad lazim kalimi mutsaqqal. Kalau sini mutsaqqal. Tapi kalau dia tak jumpa huruf yang selepasnya masuk pada kawan sebelah. Tengok ejaan mim. Mim ya mim pula. Mim ya mim. Yang ni nanti dia nama dia lain Okey, kita fokus yang bawah pula. Okey, sekarang ni ada huruf alif lam mim sad. Ada? Ada surah yang dia mulanya alif lam mim sad. Siapa ingat surah apa? Ingat tak surah apa? Alif lam mim sad. Siapa ingat? Ada yang hafal Quran ni kat sini ni. Surah apa ni? Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Saya buka lah kita tengok sikit. Tengok tu. Surah ni nama dia surah Al-A'raf. Perhatikan kat atas. Tadi alif lam mim ra. Ra dia tak ada tanda mat. Tapi yang ini alif lam. Ni 6 harakat. Mim 6 harakat. Sad. Baik, saya lukiskan. Yang tu saya dah tulis dah. Surah Al-A'raf. Tak apa, kita tak payah tengok. Saya dah lukis kat sini. Tulis kat sini. Alif lam. Dia letak tanda mat. Lam mim sad. Ombak rindu, ombak rindu, ombak rindu, ombak rindu. Ada berapa ombak rindu tu? Ada 3. Alif. Macam dia je alif. Alif. Lam. Mim. Sad. Tu yang ujung dia ada qalqalah tu. Kalau kat sini, mana nampak qalqalah dia? Tak nampak. Sad dia tak nampak qalqalah. Tapi kalau kita buka ejaan dia, sad alif dal. Sad. 6 harakat ni. Mad asli jumpa mati. Ni nama dia harfi mukhaffaf. Harfi mukhaffaf. Kenapa nama dia harfi? Sebab dia daripada huruf sad. Harfi, huruf saja. Yang mim ni 6 harakat. 6 harakat. Yang lam ni 6 harakat. Cuma mim ni, bila dia jumpa dengan mim, dia diidghamkan, dimasukkan ke sini. Maka lam yang ini, kita nama dia mad lazim harfi mutsaqqal. Berat. Sebab dia masuk ganggu huruf sebelah. Idgham huruf sebelah. Yang ini pun masuk ganggu huruf sebelah. Ni nama dia mutsaqqal. Kita panggil dia apa? Mad. Sebab dia baca panjang. Lazim. Mesti wajib dibaca panjang. Harfi. Sebab dia cerita huruf. Huruf lam. Dan nama dia adalah mutsaqqal. Mutsaqqal maknanya berat. Dia masuk idgham kepada huruf yang sebelah. Tak apalah. Kalau kita tak ingat nama dia pun tak apalah. Yang penting faham. Alif lam ni saja. Yang ni. Ini panjangnya berapa harakat? 2 harakat. Alif lam mim ra. Tapi yang ni jangan pula. Mim. Ni tak ada lah. Ni mana ada. Dia mim kat sini, dia tak ganggu huruf ra. Dia tak idgham ke huruf ra. Yang ni, mim yang ni dia ganggu. Dia idgham masuk ke sini. Alif lam mim ra. Okey. Alif lam mim sad. Kat sini tak ada masuk.
Jangan pula mim. Oh, banyak cantik. Tak ada. Kat sini tak ada. Sebab tu yang ni nama dia harfi mukhaffaf. Yang ni nama dia mukhaffaf. Dia tak ganggu huruf sebelah. Yang ujung tak ganggu huruf sebelah. Yang ini dia masuk ganggu idgham ke huruf sebelah. Okey? Senang. Senang ke senang? Silap. Senang ke mudah? Silap lagi. Mudah ke senang? Lebih kurang samalah tu. Tiga-tiga Mudah-mudahan insya-Allah senang. Ustaz Amirul Afiq. Ustaz Amirul Afiq. Guru tajwid. Saya guru bidan terjun je cara kampung. Baik, kita tengok pula kali ni. Tengok huruf alif saya tak tulis hamzah sebab sebutan dia alif. Huruf alif saya tak tulis hamzah sebab sebutan dia alif. Dia alif, dia bukan hamzah. Kalau hamzah, hamzah. Yang ni pun sama. Alif lam mim. Kan gitu kan ada tanda mat kan. Jadi saya buka ejaan dia. Alif lam. Mati kat sini. Kemudian mim. Sama juga berlaku. Alif lam mim sad dengan alif lam mim ra. Alif lam mim ra samalah keadaan dia. Lam tu masuk kepada huruf mim InsyaAllah mula-mula mungkin macam susah sikit insyaAllah. Tapi bila kita dah 2-3 kali dengar benda yang sama insyaAllah mudah. InsyaAllah mula-mula je. Iya mula-mula je. Faida Muhammad dia kata saya tak pandai. Memang gitu. Memang kita tak pandai. Kita sama-sama tak pandai ni. Belajar sikit-sikit ni pelan-pelan. Satu lagi. Qasim mim. Ta. Nur Hafizah Muhammad Nur. Ustaz, kejap. Kejap. Mana tu? Ta kita tengok. Qasim. Ada tanda mat. Mim. Tanda mat. Ta tak ada. Ta ni panjang dia 2 harakat. 2 harakat. Saya dah sebut dah semalam. Hayyun Tuhrin. Atas kalimi, bawah harfi macam mana tu? Saya sebut kalimi ke tadi? Tersilap. Saya salah sebut dah tu. Kalau saya tersebut kalimi tu, saya silap Kalau saya sebut kalimi tadi saya pun tak perasan kadang-kadang sabqul lisan. Saya minta maaf. Yang ini nama dia harfi. Harfi. Ini 2 ni. Harfi. 2 ni. Lam dengan mim. Yang ini harfi. Sebab dia huruf. Dia cerita mat dia dalam huruf. Cerita mat mim dia dalam huruf. Cerita mat lam ni dalam huruf. Harfi. Cerita mim yang panjang 6 harakat ni dalam huruf mim. Harfi. Cerita sad ni dia baca 6 harakat. Sad. Dalam sad. Dalam ni. Sebab tu dia harfi. Mat lazim harfi. Kalau yang bawah ni. Alif lam mim ni maknanya dia ni adalah mat lazim harfi kerana ejaan dia punya mat dia ni ejaan dia dalam huruf harfi. Dia berlaku dalam huruf mim, dalam huruf lam. Maknanya daripada zahir kita tak nampak mana mat dia. Kalau orang cakap, ustaz kenapa baca panjang lam? Saya kata sebab mat asli. Contoh bawah ni tak adalah. Contoh bawah ni tak ada. Ustaz, kenapa lam baca 6 harakat? Kita akan jawab sebab mat asli jumpa sukun. Mim. Kenapa baca 6 harakat? Sebab mat asli jumpa sukun. Yang mana dia adalah lazim. Dia bukan sukun yang datang. Dia memang ada kat situ. Nama dia mat lazim. Ustaz, mana mat asli jumpa mim? Mat asli jumpa sukun mati? Tak ada pun. Nampak mim aja, nampak ombak rindu aja. Mana ada mat asli kat sini? Mana ada sukun kat sini? Kita buka dia. Kita buka ejaan dia, baru nampak. Ejaan mim tu ialah ini. Kalau saya macam zoom. Bukan zumba. Zoom ni. Huruf mim ni bila dibuka ejaan dia, jadilah mim ya mim. Mana mat asli dia? Ni. Mana mat sukun dia? Ni. Macam mana boleh tahu macam tu? Itu memang dah ditentukan ejaannya dalam bahasa Arab lah. Bahasa Arab Al-Quran lah. Entah.
Cara macam ni saya cerita boleh faham ke tak boleh faham? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman. Yang paling bahaya saya cerita panjang-panjang, saya sendiri yang tak faham. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan saya faham, mudah-mudahan insya-Allah Sama juga dengan ayat Tasim Mim. Sama juga bila nun mati idgham kepada perlu desira Julia. Dia kata perlu masa nak fahamkan. Memanglah ilmu tu macam tu lah, perlu masa sikit. InsyaAllah siapa yang faham akan bertambah faham. Siapa yang dah tambah faham, dia berkemampuan untuk fahamkan kepada orang lain pula. Siapa yang tak faham, jangan bimbang. Kadang-kadang kefahaman yang Allah nak beri kepada kita pada tahun 2025 bermula daripada pertama kali kita dengar pada 2020. Yang ada dekat sini, yang mungkin hari ni dia faham tahun 2020, bermula daripada dulu dia pernah dengar tahun 2017. Masa tu dia belajar kelas ngaji, dia tak faham. Masa tu dia tak faham, tapi dah pernah dengar. Tapi 2018 tambah sikit faham. 2019 lupa balik. 2020 dengar. 2020 PKP, faham pula. Maknanya mungkin barakah PKP tu duduk tu, dia dapat kefahaman. Mana kita tahu? Jadi sama juga siapa yang baca, ada orang dia kata, ustaz saya baca tak lancar. Saya kata jangan bimbang, teruskan baca dan teruskan belajar, tambahkan kefasihan. Sebab kita tak tahu rezeki kita mungkin dapat khatam Al-Quran dalam Masjidil Haram. 30 juzuk khatam pada tahun 2028, asbab daripada kita belajar fasihkan bacaan pada tahun 2020. Mana tahu? Alhamdulillah kita tak tahu. Dan saya syukur pernah dapat, syukurlah Alhamdulillah Allah rezekikan dapat beberapa kali khatam dalam Masjidil Haram. Tapi kita bukan terus dapat khatam gitu aja. Kita melalui proses dulu, dibaca tak berapa lancar dulu. Rupanya dulu yang susah tu nak direzekikan pada kali ini. Tapi yang kali ini nak ditingkatkan lagi supaya mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan kefahaman. Dan apa yang kita nak belajar, sikit daripada kandungan ayat yang ada dalam surah Ar-Ra'du ni adalah pesan-pesan. Saya tulis tadi tajuk tadabbur kita nak ambil hujung-hujung ayat. Hujung-hujung ayat. Apa cerita dia? Pentingnya 4 perkara. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Yang pertama, menceritakan tentang pentingnya iman. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sedangkan akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Ini maknanya keimanan tu sangat penting. Keimanan kepada isi kandungan Al-Quran. Iman sangat penting. Yang kedua, pesannya adalah soal keyakinan. Bukan soal iman percaya saja. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kamu terhadap pertemuan kita dengan Tuhan, itu kamu meyakininya. Jadi pentingnya ada unsur iman, pentingnya juga meningkatkan keyakinan. Tapi iman dan yakin mesti ditambah dengan apa? Liqaumin yatafakkarun. Kita kena menjadi golongan yang sentiasa mahu berfikir. Sentiasa yang mahu berfikir. Jadi kita perlu keyakinan, membentuk hati kita dengan keyakinan melalui zikir, tetapi kita juga perlu membangunkan akal kita melalui fikir. Zikir dan fikir. Orang yang banyak zikir sahaja, kurang fikir, tak berapa bagus. Orang yang banyak fikir saja tapi kurang zikir pun kurang bagus. Dia mesti ada zikir dan mesti ada fikir. Dan berfikir ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ia adalah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda, sungguh sebagai satu tanda bagi kaum yang nak berfikir menggunakan akal. Ya'qilun daripada perkataan akal. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang menjaga iman, pada masa yang sama juga menambahkan ilmu untuk menambahkan keyakinan, dan kemudian kita jadi golongan yang sentiasa berfikir, tadabbur tentang isi kandungan ayat Quran. Pada masa yang sama juga kita adalah orang manusia yang menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan bagi penutup malam ini, kita tinggalkan doa. Sebelum kita bersurai, kita tinggalkan doa, yang mana doanya dalam surah Ibrahim alaihi salam. Ke depan sikit saja. Saya ada sebut ayat berapa? Surah Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim. Ayat 41. Surah Ibrahim ayat 41. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dapat dilihat. Surah Ibrahim ayat 41. Surah Ibrahim ayat 41. Mudah-mudahan dapat dijumpai. Surah Ibrahim ayat 41. Lihat di bawah tu. Apa ayat dia? Rabbana ghfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jumpa? Surah Ibrahim ayat 41. Bawah situ. Bukan bawah sekali lah. Bawah sikit. Rabbana ghfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, Rabbana ighfirli, ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapaku dan juga orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, perhitungan nanti. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa kita. Bacalah doa. Doa ni doa daripada Nabi yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan doa yang lain tu jangan lupa juga ya. Masya Allah la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jangan lupa tu. Doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan zuriat keturunanku orang yang mendirikan solat, dan Allah terimakan, dan juga zuriat keturunanku, aku mendirikan solat, zuriat keturunanku. Jadi doalah doa yang baik-baik yang ada dalam Quran. Tak dapat hafal semua, jangan tinggal semua. Tak dapat amalkan semua, jangan tinggal semua. Kalau kita ada doa yang kita dapat istiqamah, maka insya-Allah mudah-mudahan ada barakahnya. Jadi, semua rakan-rakan yang berada di dalam talian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini bermanfaat. InsyaAllah hari esok ada rezeki kita jumpa pada jam 8.58. InsyaAllah saya sudah berada di dalam talian. Dan kemudian pada 9.8 minit atau 9.10 minit, kita akan mulakan bacaan kita insyaAllah. Bacaan, sedikit bahagian tajwid, sedikit mengambil intisari ayat, tadabbur. Hari ini ada 4 perkara. Menjaga iman, menjaga keyakinan, membanyakkan berfikir dan menggunakan akal. Iman, soal keyakinan dalam hati. Akal, berfikir, soal yang namanya otak kita. Maka di sini penting dengan banyaknya namanya zikir, yang sini banyaknya fikir. Iman, keyakinan. Ayat 1, ayat 2. Ayat 3, berfikir. Liqaumi yatafakkarun. Ayat keempat, liqaumi ya'qilun. Orang yang menggunakan akalnya. Maka di sini memerlukan fikir, yang di sini memerlukan zikir. Zikir di sini lahirnya di lisan. Maka kalau kita boleh jadi orang Islam, kalau dia banyak zikirnya, banyak fikirnya, insya-Allah dia akan jadi manusia yang berkualiti. Tapi kalau banyak sangat berfikir saja, tetapi kurang ilmu dalam hal kerohanian zikir, barangkali otaknya boleh membawa dia kepada falsafah-falsafah yang sesat. Tapi kalau dia tu banyak saja zikir tapi tidak berfikir, takut dia mudah ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab kerana dia dipengaruhi cara pemikirannya. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk di kalangan orang-orang yang mantap imannya, pada masa yang sama juga menggunakan akal fikiran dengan jalur yang betul sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan, kelemahan juga dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jangan lupa tinggalkan pesanan. Siapa yang memiliki bapa, mohon keampunan kepada Allah untuk bapa-bapa kita. Siapa yang sudah ayahandanya, bapanya pergi meninggalkan kita ke rahmatullah, maka kita doakan supaya mereka itu dicucuri rahmatnya, diampunkan dosa-dosanya, kerana mereka dulu pasti kurang ibadah mereka, asbabnya kita. Kerana kita terfitnah dengan keberadaan kita, menjadikan kualiti diri mereka itu berkurangan. Kurang ibadah, kurang zikir, kurang solat, apa semua kerana sibuk membesarkan kita, mencukupkan kita dan sebagainya. Maka bila kita sebagai anak kepada bapa khusus, ataupun anak kepada ibu bapa secara umum kedua-duanya, maka janganlah kita lupa mendoakan mereka, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Sebab mereka melakukan perkara luar biasa pada zamannya, dengan keterbatasan yang ada pada zaman itu. Dan kita bersyukur kerana Allah pilihkan mereka untuk menjadi ibu bapa kita. Mudah-mudahan besok Allah titipkan rasa syukur dalam hati anak-anak kita,
kerana memilihkan kita menjadi ibu bapa mereka. Dan kesinambungan itulah biarlah berterusan kesyukuran kita kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah ada baiknya dan ada manfaatnya yang besar dan berpanjangan. Dia bukan setakat di dunia, ni bukan cerita habis meninggal. Ini cerita macam mana kita nak bawa sama-sama amalan kita, mak ayah kita, untuk sama-sama kita duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita saling bertanggungjawab sesama kita dan saling berhubungan dan berkaitan sesama kita. Ikatan tu diikat, bukan setakat di dunia, malah dia ada ikatan hubungan untuk sampai kepada alam akhirat nanti. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kelemahan, kekurangan. Apa yang baik datang dari Allah, segala kekurangan, kelemahan semuanya dari Allah atas kelemahan diri saya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.